Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke channel Mystic Horror. Jom kita teruskan penceritaan kita dalam segmen koleksi Tok Awangah, di mana cerita-cerita seram ini diambil daripada novel karya Tok Awangah. Jadi, jom kita teruskan pembacaan. Pada video kali ini adalah episod yang kedua, bertajuk Pokok Petai Ajak Bertarung ataupun Pokok Petai Mencabar Bertarung. Baru saja nak lelapkan mata, isteri saya kejutkan saya disebabkan ada orang tengah manggil daripada dekat halaman rumah saya. Dalam keadaan terkuat-kuat itulah saya petik lampu dan buka pintu depan. Ada kelihatan seorang lelaki separuh umur lah, terkial-kial duk pimpin motosikal jenis Honda dia. Maaflah Ustaz, saya ni datang mengganggu pula. Cepat-cepat dia bersuara bila pintu rumah saya dibuka. Saya pun tersengih-sengih lah sambil terkuak-kuak. Mata memang dah mengantuk walaupun baru pukul 10 lebih. Tapi dah menjadi satu kelaziman saya tidak awal sikit kerana saya nak bangun balik pada tengah malam. Bangun tengah malam ni pun bukanlah dilakukan setiap malam. Cuma saya lakukan pada malam Jumaat saja. Saya akan buat solat sunat tahajud, diikuti dengan solat sunat tasbih. Maaflah Ustaz. Tak apa, silalah masuk. Saya pelawa dia masuk. Tak payahlah Ustaz, sepatut sahut dia terus mara ke pintu rumah saya. Ustaz, ni saya nak minta tolong pada Ustaz ni. Ni Aki Sahak ni sebenarnya yang suruh saya pergi panggil Ustaz. Rumahnya di mana? Saya sendiri pun tak berapa kenal dengan lelaki berkenaan, tapi rasanya dia lebih tua daripada saya. Nama saya ni Sonok daripada kampung Simpang. Sambil dia menghulurkan tangan kepada saya. Petang tadi saya pergi ambil Aki Sahak dekat mancis rumah anak dia. Aki Sahak ada dekat rumah saya, tapi dia suruh panggil Ustaz juga. Dia tersengih-sengih. Berdebar jugalah hati saya ni bila Aki Sahak datang minta saya datang. Bila Aki Sahak dah minta tolong saya ni, dah tentulah perkara dia besar. Kalau takkanlah dia pergi susah payah suruh si Sonok ni mencari saya. Mujur jugalah si Sonok ni dapat cari rumah saya kat situ. Kalau sekadar gangguan syaitan, rasanya Aki Sahak tak pernah panggil saya. Dia sendiri boleh handle kalau ada orang sakit yang diganggu oleh syaitan. Bagaimanapun saya tidaklah nak bertanya kepada siapa pun mengenai tujuan dia orang panggil saya. Memang dah saya duga biasanya kalau ada orang mencari saya pada tengah malam ni, dah tentulah perkara dia ada pesakit yang memerlukan rawatan. Heran juga saya, selama saya datang ke kampung tu, mereka dah anggap saya ni dah macam bomoh pula. Berkali-kali dah saya cuba cerita dekat dia orang, saya ni bukanlah bomoh. Disebabkan yang meminta saya datang tu Aki Sahak, membuatkan saya serba salah. Nampaknya saya kena fikir perkara lain, iaitu saya nak bertukar daripada situ. Kerana takut ada orang akan salah anggap. Nanti dia orang anggap saya ni seorang bomoh betul-betul pula, sedangkan saya tak tahu apa-apa pun tentang ilmu perbomohan. Kalau saya tak nak datang, apa pula kata Aki Sahak? Sejak saya bertukar ke daerah tu, kerap kali sangatlah Aki Sahak ni datang minta tolong dia. Ingin jugalah saya nak menolak, tapi cepat-cepat diingatkan, kerja yang kita buat ni semua kerana Allah saja. Selepas bersiap-siap pakai baju, saya pun terus bonceng motosikal si Sonok ni. Malam gelap gelita, tak ada bintang-bintang di langit. Saya sampai dekat rumah Sonok kira-kira jam pukul 11 lebih. Aki Sahak dah ada dekat situ. Dia duduk dekat hujung serambi. Adalah beberapa orang jiran ada dekat situ. Saya terus naik ke rumah. Saya bagi salam waktu naik tangga rumah, kemudian bersalam dengan dia orang yang duduk dekat serambi. Dan saya pergi, Ustaz, terus ke hujung Ustaz. Pergi ke ujung tu. Ada seorang lelaki tua, dia suruh saya duduk dekat hujung serambi dengan Aki Sahak. Kampung ni kira-kira 4 batu jauh dia daripada tempat Aki Sahak tinggal. Semasa saya sampai tu, dia orang dah bercerita tentang anak Abang Amut yang tenggelam dalam lombong. Aki Sahak pun ceritalah, saya lah yang telah bantu dia mencarikan mayat tu yang tenggelam dekat dalam lombong. Akhirnya perhatian dia orang dah beralih kepada saya, bukanlah kepada Aki Sahak. Sebenarnya Aki Sahak ni cuba nak mengelak-ngelak jugalah apabila dipanggil orang merawat pesakit. Tetapi kadang-kadang serba salah jugalah. Tak heranlah kenapa bomoh ni terpaksa mengenakan bayaran, disebabkan penat lelah dia orang terpaksa berjaga sampai jauh malam.
Malah ada kalanya tak cukup tidur kalau dipanggil orang. Macam mana kalau sampai pagi baru settle kerja dia? Tentulah esok dia jadi lebih letih. Dia orang tak dapat bekerja cari rezeki nafkah hidup. Tapi kebanyakan orang menuduh bomoh-bomoh tu mementingkan wang semata-mata apabila merawat pesakit. Macam mana kalau kami buat secara sukarela macam Akhi Sahak ni? Nampaknya senang saja, iaitu duduk sambil berdoa. Tapi waktu berdoa ni mestilah dengan khusyuk, atau istilah moden, konsentrasi. Kadang-kadang terasa kepala ni bagaikan nak pitam kalau khusyuk ni dilakukan sampai hampir 1 jam. Inilah yang tak difahami oleh kebanyakan orang. Apabila saya bertukar ke daerah kecil ni, Akhi Sahak terus minta saya tolong dia. Bagi penduduk-penduduk di daerah ini pula, asal saja dapat tahu tentang seorang bomoh, diorang pasti akan cepat-cepat minta tolong kalau hadapi kesakitan. Kadang-kala diserang demam panas pun dia cepat-cepat cari bomoh. Padahal penyakit yang macam tu rupa lebih baik dibawa ke hospital. Kesian jugalah saya tengok si Akhi Sahak ni. Tak pernah dia boleh duduk diam dalam rumah untuk beribadah dan sebagainya. Ada sajalah yang datang berjemput dia. Kadang-kala sampai ke Karak di Pahang, ke Segamat di Johor, ke Tampin pun ada juga. Kadang-kadang dia sengaja larikan diri ke rumah anak dia dekat Mancis, tapi dapat juga dicari orang. Anak sonok ni hilang daripada rumah. Cerita Akhi Sahak sambil berpaling dekat saya. Jadi itulah nak minta kau sama-sama tolong. Akhi seorang pun boleh. Tak, aku tak kemampuan. Sebab itulah aku perlu sangat kau tolong. Ini bukan kerja manusia. Dia dah mula serius. Tok Akhi dah bagi tahu polis? Dah lagi. Tapi ketua kampung dah pergi cerita dah. Bila hilangnya? Saya perhatikan si sonok ni duduk tersandar dekat jenang pintu induk rumah. Hari ni bertambah gelisah si sonok ni. Tengah hari tadi dia pergi mengembala kambing dekat tepi kebun getah tu. Tuk-tuk kambing aja yang balik petang tadi. Dia entah ke mana lah. Berita kehilangan anak sonok yang berumur 10 tahun tu segera dihebohkan ataupun diceritakan kepada jiran-jiran. Biasanya petang-petang lepas balik daripada sekolah, Tamin akan mengembala kambing dekat hujung kampung. Dia bukanlah penuntut dekat sekolah tempat saya mengajar. Sebab itulah saya tak kenal sangat keluarga dia. Kebanyakan ibu bapa murid-murid dekat sekolah yang saya mengajar tu memang saya kenal. Lagipun sekolah yang jauh dekat kampung pedalaman ni bukanlah ramai sangat murid dia. Jadi cepatlah saya dapat bermesra dengan ibu bapa anak murid saya ni. Lagipun dia orang dah mula kenal saya sejak peristiwa anak abang Amuk tu. Waktu ni penduduk kampung tempat Akhi Sahak tinggal tu pun masih belum tenteram akibat gangguan bunyi air disedut lubang bergaung daripada lombong tersebut. Terutama sekali bila tengah malam, orang-orang yang tinggal berhampiran dengan lombong dapat dengar dengan jelas. Ada jugalah si Tonel ni cerita Sali dia ternampak daripada jauh ada satu benda melintang dekat tengah lombong. Tak lama kemudian benda tu tenggelam balik ke dalam air. Mungkinkah itu ular besar yang dikatakan oleh orang kampung selama ini? Saya ni nak minta ustaz lah, cuba-cubalah sikit. Tiba-tiba isteri si sonok ni dia muncul daripada pintu induk rumah tu. Daripada gaya wajah dia, mata dia agak bengkak disebabkan menangis. Cubalah ustaz, kalau mati nak tengok jugalah mayatnya. Dia mula teresak-esak menahan kesedihan yang menusuk. Awak ni jangan cakap macam tu. Sonok mendongak sambil kuis peha Siti dengan siku dia. Tak ada apa-apalah, boleh jadi Tamin sesat. Sabarlah sikit. Kata-kata sonok tu seolah-olah dia menasihatkan isteri dia, sedangkan dia sendiri pun saya tengok resah gelisah sejak tadi. Cubalah ustaz, tolonglah ustaz. Saya dah dengar tentang ustaz dekat kampung Hulu bila anak Amuk jatuh ke lombong. Saya haraplah benar dengan ustaz ni. Ujarnya tak menghiraukan suami dia yang bersandar pada jenah pintu induk rumah. Sabarlah kak. Saya pula minta dia bertenang. Kita tengok dulu macam mana. Jangan gopoh-gopoh. Kalau kita dah yakin Allah sajalah memberi perlindungan dan tempat meminta pertolongan, bertenanglah. Selalunya demikianlah ibu-ibu yang menghadapi dugaan apabila anak-anak dia menghadapi masalah. Tetapi saya tak dapat salahkan dia orang, kerana perasaan manusia selalunya mudah digoda.
mereka mudah hilang pertimbangan dan segera minta pertolongan daripada siapa-siapa saja. Padahal tempat meminta pertolongan hanya semata-mata kepada Allah. Ketika meminta pertolongan inilah syaitan menjanjikan pertolongan. Orang yang tidak sabar pasti akan cepat-cepat minta tolong pada syaitan tadi. Akhirnya terpedayalah dengan perangkat syaitan yang nak menggoda manusia menukar akidah dengan meminta tolong daripada dia. Kita tunggu dulu apa kata Aki Sahak. Saya tepuk bahu Aki Sahak yang duduk menyandar pada dinding. Tak ada apa-apa kita boleh buat sebab budaknya tak ada kat sini. Dak dicari tak tahu di mana sebab pacar Indira kita ni hanya nak tengok benda-benda yang nyata saja. Jadi macam mana ni Aki? Anak saya Aki macam mana? Siti terus meraung, tak dapat tahan perasaan sebab ia tertumpu di dada dia. Kemudian Aki Sahak minta saya melakukan ritual tidur seperti yang pernah dilakukan ketika mencari anak Abang Amut di dalam lombong. Setelah berbincang dengan Aki Sahak, saya setuju tidur sendiri dengan tak payah dikawal oleh Aki Sahak. Seperti yang telah saya jelaskan, cara perubatan tidur samalah macam bomoh-bomoh gunakan ketika diorang menurun, tetapi cara dia saja berlainan. Bomoh-bomoh selalu menggunakan akuan tertentu sebagai sahabat, manakala cara tidur yang saya buat hanya satu, iaitu penyerahan kepada Allah. Cara mula dia taklah perlu menjeru berbagai-bagai nama, tapi cukuplah memudahi dengan beristighfar kepada Allah yang Maha Pengampun. Kemudian membaca A'udzubillah, meminta dilindungkan daripada syaitan, Bismillahirrahmanirrahim, selawat kepada Rasulullah dan tasbih mensucikan keagungan Allah. Para ahli sufi taklah perlu cara tidur seperti yang saya buat. Baginya memandai merenung saja ke dalam makrifat dan mereka akan mengetahuinya. Tetapi pengajian kita belum sampai kepada peringkat ahli sufi. Maka cara tidur inilah untuk merenung secara makrifat. Itulah saya katakan memang susah nak explain dekat sini. Hanya orang-orang yang mengetahui saja tahu apakah yang saya ceritakan. Kau tidur dulu. Kau carilah dekat mana budak tu sekarang. Tak payah cerita apa-apa pada Aki. Lepas tu nanti baru kita sama-sama cari dekat mana dia. Saya angguk. Saya pun mulakan tidur saya. Tak lama kemudian saya rasakan diri saya dah berada di satu kawasan paya. Saya terus menyeberang paya hinggalah sampai ke seberang yang dipenuhi oleh belukar rotan. Puas saya perhati keliling, tapi tak nampak apa anak lelaki sonok yang hilang tu. Dalam pada itu, yang mesti saya ingatkan ialah lorong-lorong jalan serta pedoman yang terdapat dekat situ untuk membolehkan orang-orang kampung cari dia nanti. Sebab cara yang saya buat ni tak dapat bawa Tamin balik ke rumah kecuali kalau dipandu oleh Aki Sahak. Kalau tidur bersendirian, ini hanya untuk melihat saja, bukan nak melepaskan dia sekiranya dikawal oleh syaitan yang terdiri daripada makhluk-makhluk halus. Saya menyusup dekat bawah duri-duri rotan tu, memerhatikan kalau-kalau dia disorokkan dekat situ. Tapi tak juga kelihatan. Biasanya yang melarikan budak demikian selalunya orang bunian. Tempat yang demikianlah selalunya disukai oleh bunian. Bagaimanapun Tamin tak ditemui dekat situ. Hampir saja saya nak berputus asa kerana tak dapat jumpa Tamin. Dalam keadaan demikianlah saya baca surah Wadduha untuk buka jalan supaya pandangan saya tak dilindungi oleh makhluk-makhluk halus. Bagi memudahkan lagi, saya terus besarkan diri sehingga melangkaui pokok-pokok besar yang tinggi. Waktu inilah saya nampak ada seorang budak lelaki terselit dekat celah dahan pokok petai. Saya camkan betul-betul, memang betul itulah budak yang sedang dicari. Dari segi akal memang mustahil macam mana Tamin yang baru berusia 10 tahun tu boleh panjat pokok yang dianggarkan 5 pemeluk. Pokok tu pula memang tinggi. Dahan dia yang paling bawah sekali sama tinggi dengan pucuk kelapa. Bayangkanlah macam mana budak tersebut boleh sampai dekat celah dahan pokok petai tu, yang saya anggarkan kira-kira lebih 30 kaki tinggi dia. Setelah saya cam semua petunjuk dekat kawasan pokok petai tu, saya pun balik semula. Apabila saya terjaga, sonok dengan isteri dia dah duduk depan mata saya. Tak sabar-sabar agaknya nak tahu kedudukan anaknya ataupun dah jumpa atau belak anak dia. Beberapa kali saya elakkan kepala. Saya cerita tak percaya dengan apa yang saya lihat. Bagaimanapun saya terus cerita kepada diorang apa yang telah saya tengok. Dah kau pagar tempat tu.
Saya anggukkan kepala. Budak tu dia tak dapat ambil lagi. Jadi kalau nak malam ni juga kita cari. Kalau tunggu esok takut terjatuh pula budak tu. Maklumlah penjaga tak dapat masuk dekat lagi, kata Aki Sahak merenung muka sonok. Eloklah malam ni jugalah kita pergi situ, sahut Pak Jeli, lelaki tua yang mula-mula menegur. Tak kala saya sampai tadi, dia ni adalah ayah Siti, iaitu bapa mertua kepada si Sonok. Rupanya dia ni pun seorang bermoh juga dekat kampung tu. Walaupun dia seorang bermoh, tapi tidaklah dia tidaklah rasa iri hati dengan usaha-usaha yang kami buat. Memang ada cerita yang mengatakan seseorang bermoh tu akan marah bila ada orang lain yang nak tunjukkan kepandaian lebih daripada dia. Tetapi itu adalah mitos ataupun tanggapan saja. Seorang bermoh yang bertanggungjawab tidak akan menghalang orang lain buat sesuatu untuk tolong pesakit dia. Malah dia sendiri akan sama-sama bantu ikut kemampuan dia. Pak Jeli sendiri pun mengakui ilmu bermoh dia tak sampai kepada kekuatan doa-doa yang menggunakan ayat-ayat Quran ni. Selama ni dia sendiri memang mengakui akan kebolehan Aki Sahak. Kira-kira 10 orang jiran ikut sama dengan Sonok menuju ke tempat yang saya katakan, seperti yang dapat saya tengok tadi. Di antara adalah Tapa Sungkur yang dah biasa memanjat pokok petai. Sengaja Tapa Sungkur ni menawarkan diri setelah dengar keterangan saya bahawa Tamin dibawa ke atas pokok yang tinggi. Saya dan Aki Sahak juga turut ikut sama. Malah Pak Jeli sendiri pun sanggup ikut sama. Maklumlah, Tamin tu cucu kesayangan dia. Kami masuk ke dalam hutan melalui kebun getah dekat ujung kampung dengan bawa suluh andang daripada daun nyoh kering. Pak Jeli bawa lampu suluh 6, sambung yang digunakan untuk menyuluh musang. Disebabkan Tapa Sungkur yang selalu masuk ke hutan, dialah yang jalan dekat depan sekali, manakala saya berjalan dekat belakang sikit, tapi tidaklah jauh daripada Tapa Sungkur kerana petunjuk sebenarnya menuju ke tempat yang hendak dicari ada di dalam ingatan kepala saya. Bila masuk ke kawasan hutan, saya seolah-olah hilang petunjuk, tak dapat nak cari tempat yang saya tengok melalui tidur tadi. Mungkin keadaan malam terlalu gelap menyebabkan kami tak dapat mencari arah. Tapa Sungkur juga dah berpusing membawa kami sampai ke pinggir anak air, tapi payah yang dicari tak juga jumpa. Kalau payah bukan di sini, agaknya Pak Jeli bersuara di belakang. Ya aku tahu, kawasan payah dekat sebelah baruh kebun getah tadi. Nampaknya kena patah balik lah kita, ujar dia meragui jalan yang dibawa oleh Tapa Sungkur. Di situ mana ada pokok petai. Lalu Tapa Sungkur meyakinkan Pak Jeli jalan yang dituju sekarang adalah betul. Di situ pun tak ada belukar hutan. Kata dia menambah, eloklah kita tengok dulu, jangan gopoh-gopoh. Dalam usaha demikian tak boleh berbantah-bantah. Kerja berbantah-bantah tu memang kerja syaitan untuk melalaikan insan sampaikan kerja-kerja yang nak dibuat tak berhasil. Kita tak boleh nak gopoh-gopoh. Kita kena sabar. Kita ikut dulu ke mana hala yang diingatkan oleh ustaz tu tadi. Pak Jeli tak menjahut. Tapa Sungkur juga diam. Diorang tak nak menyinggung perasaan Aki Sahak. Selama ni memang Aki Sahak jadi tumpuan penduduk-penduduk kampung berhampiran dekat daerah tu. Kadang-kadang diorang kecewa nak mendapatkan khidmat Aki Sahak kalau ada orang-orang daripada Karak di Pahang panggil dia, atau orang-orang daripada Segamat dan Tamping juga. Saya cuma agak-agakkan aja Aki. Tiba-tiba Pak Jeli menjelaskan daripada belakang. Bimbang juga dia kalau Aki Sahak tersinggung dengan sikap dia cepat sangat menyalahkan Tapa Sungkur menunjukkan jalan. Tengah menyusul lereng bukit, Pak Jeli terus mendiamkan diri. Dia juga termengah-mengah menyusuri lereng bukit kerana banyak akar-akar pokok besar merungkai. Malam bertambah gelap di dalam hutan demikian. Waktu ni dah lebih pukul 12 malam. Bunyi kuang sayup-sayup di balik bukit, diselang-seli bunyi ngiang-ngiang cengkerik besar hutan. Saya berhenti sekejap di atas akar kayu menongkal sambil mendongak ke atas. Melihatkan saya berhenti kat situ, diorang pun semua ikut berhenti. Aki Sahak pun dah sampai dekat belakang saya. Nanti dulu Tapa, Aki Sahak panggil apabila Tapa Sungkur yang ada dekat depan nak teruskan perjalanan. Tapa Sungkur berpatah balik ke belakang mendapatkan saya. Perlahan-lahan saya baca surah Wadduha bagi mendapatkan semula petunjuk jalan menuju ke pokok besar yang kami cari.
Selepas baca 3 kali surah Wadduha, saya dapat lihat dan dengar jelas paya dekat bawah lereng bukit. Paya itulah tidaklah buyau, tapi cuma tanah pamah yang ditumbuhi pucuk-pucuk paku. Cuba ikut ke bawah ni tapak. Saya munculkan bibir ke bawah lereng bukit. Tapal Sungkur terus lompat cari jalan untuk ke seberang tanah pamah tadi. Sonok mengekori daripada belakang, manakala saya berjalan dekat belakang Sonok dan diikuti oleh Aki Sahak serta Pak Jeli. Jiran-jiran yang lain semuanya berjalan dekat belakang. Memang betul, sebaik melepasi saja kawasan tanah pamah tu, kami jumpa belukar rotan yang padat. Tak ada lorong nak tembus belukar ni. Kami terpaksa berlega-lega cari jalan untuk naik ke bukit sebelah dia. Bangsat, saya dengar Pak Jeli merungut. Orang di sini nak cari geruh rupanya. Tahulah aku, ustaz ni akan ajar kau. Aku bawa ustaz ni untuk ajar kau. Dia kertak bibir. Sebaik saja ke kawasan situ, Pak Jeli dah menangkap gangguan tersebut, kerana dia memang pun seorang bomoh. Dia nak merasa penangan Aki Sahak dengan ustaz dengan Pak Jeli, biarkan. Gerutu Tapal Sungkur terkiar-kiar nak mencari jalan melepasi belukar rotan yang padat. Jangan gempur dia dulu, Jeli. Kita jumpa anak Sonok dulu, kita bawa balik, lepas tu baru gempur. Dia bimbang Pak Jeli tak sabar bila menghadapi suasana demikian. Disebabkan dia seorang bomoh, tentulah dia tak peduli, apalagi bila nak menentang makhluk-makhluk halus demikian. Kadang-kadang tindakan demikian boleh membahayakan orang yang sedang diganggu oleh syaitan tersebut. Orang demikian sudah tidak ada semangat lagi, kerana dah dikuasai oleh makhluk-makhluk halus. Kalau tersilap langkah, susah nak pulih balik semangat dia. Jangan gempur dulu, Jeli, ular Aki Sahak. Iyalah Aki, sahut Pak Jeli. Saya serahkan pada Aki dan ustaz sajalah. Saya tolong daripada belakang. Puas berlega-lega, kami sampai ke kawasan belukar Bemban. Dari sanalah Tapal Sungkur membelok ke kanan mencari pokok besar, seakan-akan pokok petai yang saya gambarkan tadi. Sebaik saja melepasi belukar Bemban, barulah kami jumpa sebatang pokok besar yang terpencil daripada pokok-pokok yang lain. Aki, Pak Jeli tarik bahu Aki Sahak. Tangan dia menyuluh ke atas dengan lampu picit sambung 6. Tu Aki, tu tengok tu. Aki tengok. Katanya menggertak bibir. Kami semua nampak Tamin duduk dekat atas pokok tersebut. Macam mana cara nak panjat ke atas sedangkan pokok tu terpencil dekat situ? Kalau ada anak-anak kayu, bolehlah panjat ikut anak-anak kayu. Manakala Tamin pula berpaut pada dahan di atas sekali. Macam mana Tamin boleh sampai ke atas pokok demikian besar? Sedangkan orang dewasa pun tak tahu macam mana cara dia nak panjat pokok tersebut. Sedangkan pokok tersebut terlalu besar, tak dapat dipeluk. Demikianlah perlakuan makhluk-makhluk halus yang tak dapat kita tengok daripada panca indera biasa, kecuali melalui makrifat. Dah tentulah kerjanya membawa Tamin ke atas pokok tersebut. Disebabkan kami dah tahu bahawa Tamin ada dekat atas pokok yang tinggi, jadi kami memang dah membawa persediaan yang cukup, macam tali serta kapak dengan perkakas-perkakas yang lain. Mudah-mudahan Tapal Sungkur nak panjatlah. Mula-mula Tapal Sungkur menakik pokok tu dibuat bertangga bagi memudahkan kaki dia berpijak. Tali dililitkan sekeliling pokok, dan dengan ini boleh memautkan pinggang dia di celah tali tersebut. Sedikit demi sedikit dia takik pokok tersebut dengan kapak. Sedikit demi sedikit dia naik ke atas. Sampailah Tapal Sungkur berjaya panjat naik. Timbul juga masalah, macam mana nak turunkan Tamin. Dia tidaklah pingsan atau tidak sedar diri, tetapi seperti orang kebingungan, tidak tahu apa-apa pun yang berlaku ke atas diri dia. Bila dipanggil nama dia, dia menyahut. Sebaliknya kalau ditanya yang lain-lain, dia ela kepala atau angguk saja. Tali yang dibawa pula tidak cukup panjang untuk membolehkan Tapal Sungkur bawa Tamin turun. Kami semua jadi hilang akal. Adalah satu perkara mustahil untuk bawa seorang kanak-kanak yang berusia 10 tahun turun daripada pokok yang demikian tinggi. Kalau silap-silap berpaut, mungkin dua-dua sekali dah terjun ke bumi. Setelah puas fikirkan cara nak turunkan si Tamin ni, akhirnya Pak Jeli dah tak sabar lagi. Saya tengok dia dah menggertak bibir menahan marah. Aki, sekarang biar giliran saya dulu, kata dia pandang Aki Sahak. Silakan Ustaz, tadi gila Ustaz, sekarang biar saya pula. Pak Jeli toleh pula dekat saya pula. Silakan Pak Jeli.
Itulah baiknya bila kita ramai. Mungkin salah seorang daripada kita ada kelebihan daripada satu segi dan lemah daripada segi yang lain. Manakala dari segi yang lemah tu, orang lain pula yang mempunyai kelebihan. Demikianlah di antara saya, Pak Jeli dan Aki Sahak waktu ni. Aki Sahak dan Pak Jeli perlukan saya untuk cari di manakah Tamin dilarikan oleh syaitan. Tetapi dalam kelam kabut untuk membawa Tamin turun daripada pokok, mungkin Pak Jeli lebih berpengalaman daripada Aki Sahak dan saya sendiri. Di sinilah pentingnya kami semua berpadu tenaga. Tapa! Lau Pak Jeli dia lah gelap malam yang sepi tu. Suara dia bergaung ke balik bukit. Tapa, Tapa, turun dulu. Biar dia kat situ. Kau turun dulu. Dia panggil Tapa supaya turun. Turun dulu Tapa. Aki Sahak juga panggil. Biar Jeli pula naik. Biar Jeli tak naik pula. Lau dia daripada bawah. Terpaksalah Tapa Sungkur ni turun dengan hampa. Ketika ni dah pukul 3 pagi. Tamin masih belum dapat dibawa turun. Setahu saya kawasan ni tak ada pokok petai. Tapa Sungkur sebaik saja disampai ke bawah. Itu adalah keluhan dia. Kawasan ni tak ada pokok petai. Heran juga dia daripada mana datangnya pokok petai dekat situ. Kawasan hutan dekat situ semuanya dah dalam kepala Tapa Sungkur. Dia dah mahir dekat mana selekornya, di mana pokok petainya, di mana rotannya. Cuma dia satu-satunya yang selalu mencari petai kat situ. Sebaik saja Tapa Sungkur dah turun, Pak Jeli terus mengelilingi pokok petai berkenaan. Kemudian dia tampar perdu dia 3 kali. Waktu ni Aki Sahak bisik kepada saya supaya tolong Pak Jeli. Bila saya dan Aki Sahak dah terpaksa ambil keputusan untuk gempur bersama Pak Jeli, cuma kami bertiga sajalah yang dapat berhubung di antara satu sama lain. Saya dengan Aki Sahak memang mempunyai cara yang sama, tetapi Pak Jeli ni dia lain sikit. Bagaimanapun kami masih dapat bekerjasama. Sementara jiran-jiran yang sama ada dekat situ hanya tengok kami bertiga daripada mata kasar saja. Oleh itu dia orang tengok hanya Pak Jeli berkeliling pokok, sementara saya dan Aki Sahak berdiri pejamkan mata. Pokok petai yang tersergam di depan mata kami dah bertukar menjadi lembaga hitam yang tinggi. Pak Jeli juga dah berdiri sama tinggi dengan lembaga hitam berkenaan. Kau rupanya ya? Jerkah Pak Jeli lalu tampar muka lembaga hitam tu 3 kali. Kau tak tahu ke? Cucu aku tu yang kau buat lari tu. Dia bercakap pinggang sambil cabar lembaga hitam tu. Dan lembaga hitam tu pula cuba nak menyiku Pak Jeli, tetapi dengan pantas kaki dia sepak pada bahagian dada. Tamin masih juga dikepit di celah ketiak. Sekarang kau bagi balik cucu aku. Suara Pak Jeli keras memberi ancaman kepada lembaga hitam tersebut. Aku tahu asal kau. Orang memburu sesat di hutan pun kerja kau juga, bentak Pak Ali bertambah marah. Kau jangan cari pasal Jeli, jerkah lembaga hitam tu. Jeli, kau datang sini sebab kau ada kawan-kawan. Kau dia dah tak mengenal budi, katanya menyindir. Aku tak peduli. Kalau kau tak serahkan cucu aku, jom kita berlawan. Belum tentu siapa yang menang. Pak Jeli terus menyepak dagu lembaga hitam tu. Dia tetap berkeras tak nak lepaskan Tamin yang dia cengkam. Seperti yang saya katakan, Pak Jeli ada cara berubah dia. Dia terpaksa menentang lembaga hitam setinggi 30 kaki dengan kekuatan tenaga dia sendiri. Manakala saya dan Aki Sahak tidak berlawan dengan kekuatan secara makrifat, tetapi dengan ayat-ayat Quran saja. Walau anna Qur'anna suyirat bihi jibal. Saya baca doa lalu menghembuskan daripada jauh. Serta merta terpancar kilat dengan petir memukul kepala lembaga hitam tu. Saya tengok Aki Sahak juga menghembuskan ayat lana rojuman nakub, sekaligus memancar panah api menyinggah tubuh lembaga hitam tu. Ampun, ampun. Aku belum pernah jumpa ilmu macam ni tinggi, ampun. Jeli, minta kawan kamu tu jangan seksa aku macam ni. Kita berkawan lagi Jeli, ujar makhluk hitam tu merayu-rayu minta belas kasihan. Baru kau tahu siapa kawan aku, ejek Pak Jeli sambil tampar muka lembaga tu 3 kali. Cukuplah Jeli, cukuplah. Sekarang kau bagi balik cucu aku. Sambil Pak Jeli menyepak betis lembaga tu pula. Kalau kau nak berlawan, satu sama satu lah Jeli, dia cabar Pak Jeli setelah panah api tidak mengancamnya lagi. Kau tu pun ajak aku berlawan.
Tapi serahkan balik cucu aku tu dulu, sahut Pak Jeli semakin garang. Kalau kau berani dengan kawan, jangan dengan cucu kawan. Pak Jeli terus sergebu menyiku rusuk dia. Lembaga hitam tu terhoyak-hayak akibat disikut oleh Pak Jeli. Tetapi dengan pantas dia cuba balas dengan menampar balik Pak Jeli. Bagaimanapun Pak Jeli sempat mengelak. Sekali lagi Pak Jeli tendang dada lembaga hitam berkenaan. Bukankah aku dah cakap kau takkan dapat mengalahkan aku, bangsat puaka hutan jebalang tanah. Pak Ali menggertak bibir. Sekarang kau lepaskan cucu aku. Lembaga tu mengejek dengan ketawa. Dia tetap tak melepaskan Tamin daripada cengkamannya. Waktu ni orang-orang yang ada dekat bawah pokok hanya dengar Pak Jeli bergaduh ataupun bertengkar dengan Tamin dekat atas pokok. Suara Tamin bergaul sampai ke tanah. Lepaskan cucu aku. Pak Jeli menjerit lagi. Jeli, kau kata kau kuat. Kau cuba ambil sendiri. Lembaga hitam tu ketawa sambil mengejek. Kemudian saya tengok Pak Jeli terus terkam garang nak rampas Tamin daripada cengkaman lembaga hitam tu. Diorang bergaduh menunjukkan kehandalan masing-masing. Waktu ni jugalah Aki Sahak bacakan suatu doa lalu hembus ke arah lembaga hitam tersebut. Sekaligus api daripada segenap penjuru pergi ke arah lembaga hitam tersebut. Terjerit-jerit dia tahan sakit, tetapi Aki terus tiup ke arah dia. Saya juga ulang beberapa ayat yang lain bagi membantu Pak Jeli yang buat serangan. Hazihi jahannamul lati kuntum adun. Saya hembus ke arah lembaga hitam tersebut. Serentak dengan tu petir dan kilat memancar terus menyambar ke kepala lembaga hitam. Jeli, tak aci lah kau main gaduh macam ni. Kau panggil kawan-kawan kau kan? Rintih lembaga hitam tu gemetar. Ilmu kawan-kawan kau tu Jeli terlalu tinggi. Aku tak pernah berlawan dengan orang yang ilmu demikian tinggi, kata dia merayu supaya tak diserang lagi. Bagaimanapun Aki Sahak tetap tak pedulikan rayuan lembaga hitam ni. Memandangkan Aki Sahak terus menentang, saya juga tak berhenti daripada meneruskan serangan. Asap berkepul-kepul meliputi lembaga hitam setinggi 30 kaki tu akibat tubuh dia terbakar. Dengan yang demikian, dapatlah Pak Jeli merampas balik Tamin daripada bawah cengkaman lembaga tu. Sebaik saja Tamin berada dalam tangan Pak Jeli, lembaga hitam tu terpelanting jauh dihembus oleh Aki Sahak. Dia menjerit-jerit kesakitan ketika melayang ke udara ditiup oleh Aki Sahak. Apabila keadaan pulih semula, kemudian kami pun baliklah bawa Tamin yang masih dalam kebingungan. Kira-kira hampir jam 6 pagi barulah kami semua sampai ke rumah Sonok. Terasa mengantuk betul mata akibat keletihan dan tidak tidur semalaman. Semasa dalam perjalanan balik tu, sempat Tapa sungguh bercerita tentang apa yang dia tengok. Katanya dia heran macam mana Pak Jeli yang dah berumur tu boleh panjat pokok petai yang tinggi macam beruang panjat pokok. Dia tak perlu gunakan apa-apa, seolah-olah kaki dan tangan dia melekat pada pokok berkenaan. Waktu dia bawa Tamin turun daripada pokok, mudah aja, seolah-olah dia bawa kapas. Inilah yang mengherankan jiran-jiran yang menyaksikan Pak Jeli menyelamatkan cucu dia sendiri, iaitu Tamin. Kalau macam tu, bolehlah ajak Pak Jeli cari petai ke hutan. Tapa syukur mengusik. Bukan selalu boleh buat macam tu. Cepat-cepat Sonok mencelah bila mengenangkan bapa mertua je boleh panjat pokok setinggi 30 kaki seolah-olah berjalan di atas tanah saja. Hanya ada masa-masa tertentu saja dia boleh buat macam tu. Kalau saya saja nak tunjuk, mampus tak dapat. Ini bukan barang permainan. Jangan heboh-hebohkan sangat apa yang kamu tengok tadi. Kalau bolehlah perkara pelik yang korang tengok tadi tu biar habis dekat pokok sajalah. Aki Sahak mengingatkan supaya keanehan ataupun kejadian yang luar biasa yang dilihat sebentar tadi tak diceritakan kepada orang-orang kampung yang tak ikut yang tidak ikut sama. Saya setuju dengan Aki Sahak. Perkara yang berlaku ke atas Pak Jeli yang dilihat boleh panjat pokok setinggi 30 kaki seolah-olah berjalan di atas tanah bukanlah suatu pertunjukan sarkis, tetapi digunakan apabila masa yang sesuai ataupun ketika kecemasan saja. Walaupun Tamin dapat dibawa balik, tapi keadaan dia masih belum pulih. Semangat dia masih dikuasai oleh lembaga hitam yang melarikannya. Sebab itulah dia masih dalam keadaan kebingungan. Si Tamin ni dia tak tahu apa yang berlaku ke atas diri dia. Disebabkan saya tak boleh lagi tunggu lama-lama dekat rumah Sonok, saya pun teruslah balik ke rumah. Lagipun saya kena bertugas. Bayangkan macam mana nak pergi kerja dalam pada masa yang sama, mata terlalu mengantuk, tak tidur semalaman. Perkara
Nak ubat-ubat tamil ni saya serahkan kepada Aki Sahak dan Pak Jeli sajalah. Okey, itulah dia kisah kita pada malam ini. Kisah dia ambil daripada cerpen Tok Awangah. Okey, novel seram. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi dengar kisah pada malam ini. Kalau ada bahasa-bahasa baku yang digunakan tadi, saya minta maaf kalau anda kurang faham, sebab itu adalah bahasa novel. Jadi terima kasih kepada anda yang sudi dengar video saya. Terima kasih. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang dah subscribe channel ni. Terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah sajalah yang dapat membalas jasa kalian semua. Dan kepada yang masih belum, silalah like, share dan subscribe. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.